أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung pengajian kita kitab Munyatul Musalli. Sebelum kita nak sambung terus tu, jadi saya nak ulang sikit lah. Sekarang ni kita masuk berkenaan dengan bab batin ya, yakni dalaman. Jadi sebelum ni kita belajar macam mana rukuk, macam mana sujud, macam mana takbir. Itu perbuatan daripada segi zahir. Bahkan bulan lepas kita mempelajari sebersikit berkenaan dengan batin, dalaman hati. Apabila kita angkat takbir, kita ulang sikit. Apabila kita angkat takbir, Allahu Akbar, seolah-olah apa dia, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah sahaja yang bisa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan zahir dalam hati menghayati apa yang kita buat. Tu dia kata zahir dan batin. Kalau kita buat zahir saja, sembahyang macam biasa saja, sekadar lepas kewajipan, lepas macam tu je lah. Lepaslah daripada apa? Daripada kewajipan, tak dosa. Tapi macam mana kita nak mencapai apa dia, yakni daripada segi zahir dan batin. Lebih-lebih lagi lah kita menghayati solat untuk nak dapat kelazatan solat tu. Jadi kita angkat takbir, lepas tu pula baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah tu, a'udzubillah. Bila baca a'udzubillah tu, kita minta, ya Allah lindunglah aku betul-betul daripada syaitan yang kena rejam. Kena ada niat macam tu. Allahu Akbar. Kata a'udzubillah. Bila a'udzubillah tu, masa baca a'udzubillah tu, ingat bahawasanya ya Allah, kau lindunglah aku daripada syaitan. Tak ada orang, kita sendiri pun tak boleh nak lawan syaitan. Tak boleh. Nak lawan macam mana? Allah Ta'ala sajalah yang boleh lindung kita daripada syaitan. Macam kita nak lawan anjing, tak gagah kita. Tapi macam mana kita nak buat dia? Bagi tahu kat tuan anjing tu, suruh pergi anjing di sini. Dia pun mudah. Bunyi macam tu, anjing pergi lah. Tak gigit kita. Lepas tu pula bila kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu pula kita menghayati bahawasanya Allah Ta'ala ni banyak bagi nikmat kat kita. Kasih sayang dia tu tak terhingga. Lepas tu baca Al-Fatihah pula. Bila baca Al-Fatihah tu, seolah-olah kita apa? Memuji, ya Allah engkau sajalah yang terpuji, Tuhan yang terpuji. Lepas tu pula kepada engkau kami meminta pertolongan. Lepas tu pula dalam Fatihah tu, sambil baca tu sambil menghayati. Walaupun kita tak faham makna, faham lagi baguslah. Kalau tak faham makna, menghayatilah. Ya Allah segala puji bagi engkau ya Allah. Lepas tu pula, engkau lah tempat kami minta tolong, tak ada orang lain kami boleh minta tolong lah melainkan engkau. Lepas tu pula, jauhlah kami daripada kemukaanmu. Lepas tu pula ketika rukuk, apabila rukuk pula, ya Allah aku menghinakan diri aku kepadamu ya Allah. Lepas tu pula kita tasbih, subhanallah azimi wa bihamdi. Ya Allah engkau ni yang paling besar ya Allah, yang maha besar. Jadi tiap-tiap tu kena menghayati dengan hati nak dapat solat tu. Tapi kalau sekadar kalau kita rukuk macam tu je, macam tu lah. Lepaslah kewajipan tu, tak ada apalah. Tapi kita nak dapat feeling tu.
Waktu rukuk, ya Allah aku menghinakan diri aku. Ya Allah Engkau lah yang Tuhan yang paling besar. Sebab apa? Dalam solat kalau ikut apa? Asy-Syafi'i, la sukuta fi solat. Tiada diam dalam solat. Sama ada kita bertasbih sambil kita menghayati, tak ada duduk diam. Allahu akbar. Imam baca macam tu, kita dah baca Al-Fatihah, imam dah baca surah banyak macam tu je. Macam tu khayal lah kita. Jadi kita nak apa? Setiap benda tu kita menghayati dengan hati. Bismillah liman hamidah. Apabila kita bangun tu, ya Allah Kau terimalah segala taubatku ya Allah. Tadi kita menghinakan diri kita waktu kita rukuk tadi, kepala kita duduk kat bawah. Selalu kepala kita duduk atas, ni duduk kat bawah rukuk, nak menghinakan diri kita. Taraf kepala kita sama je dengan punggung. Bismillah liman hamidah. Jadi kita harap-harap kita menghinakan diri kita ni, harap-harap Allah Ta'ala dengar. Bismillah, mendengarkan Allah Ta'ala. Hamidah, yang terpuji. Jadi bila kita bangun tu seolah-olah, ya Allah Kau ampunlah segala dosaku ya Allah, aku menghinakan diriku. Lepas tu Allahu Akbar. Turun pula sujud. Sujud tu apa dia? Ya Allah aku menghinakan diriku ya Allah. Kau terimalah apa dia? Segala taubatku. Lepas tu bangun pula, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampunkan dosa aku, rahmati aku, berikan rezeki dekat aku, rezeki yang halal. Jadi waktu kita duduk di antara dua sujud tu pun, dalam tu juga hati kita minta. Sama juga kita sujud. Bila sujud lagi, ya Allah aku menghinakan diri aku ya Allah, Kau terimalah segala taubatku ya Allah. Bangun lagi. Sekarang ni kita masuk tahiyat akhir. Tu sekali pandanglah secara ringkas yang kita belajar sebelum ni. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu ta'ala, maka apabila engkau duduk tasyahud dan membaca tahiyat, maka engkau baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah lillah. Maknanya kekal kerajaan selamanya itu bagi yang mempunyai sembahyang 5 waktu. Tiada segianya, yakni sepatutnya bahawa ada sembahyang melainkan baginya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atasmu ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau dan engkau nasihat bagi umat engkau. Warahmatullah. Jadi apabila kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawat, apa dia? At-tahiyat tu ialah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad dia puja-puji Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pula ni cerita Isra Mi'raj ni, asal tahiyat tu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dia puja-puji Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu barulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera ke atas. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullah, mendapat rahmat Allah. Dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala balas balik kepada Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan salam ke atas Nabi SAW. Lepas tu pula Nabi pun jawab assalamu alaina. Nampak? Itu nak kata Nabi SAW. Jadi dia tak jawab assalamualaikum, dia tak jawab assalamu alaika, dia jawab assalamu alaina. Kami terima sejahtera daripada hamba kami. Kami siapa? Termasuk sekali umat-umat.
Allah kira salam kat Nabi, Allah beri salam kat Nabi. Tapi Nabi nak jawab sekali umat-umat dia sekali. Nabi tidak berseorangan. Sebab tu Nabi jawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan segala hamba-hamba Allah yang salihin. Terimalah salam dari kami daripada hamba-hamba yang salihin, yang baik-baik, daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia sebut sekali kita lah, umat Nabi. Nampak nak kata Nabi ni dia tak tinggal umat dia. Padahal Allah Ta'ala beri salam kat Nabi je kalau soalan macam tu. Sama juga kalau kita pergi kat istana. Jadi kalau tak sabit dengan kita pun, siapa? Ketua kita pergi kat istana. Lepas tu Sultan bagi salam. Jadi jawab salam dia, Waalaikumsalam. Tak tu lah. Tapi nak cerita apa? Dia teringat dengan orang bawah dia, rakyat dia. Salam daripada kami hamba-hamba daripada negeri ini, wahai Sultan. Contoh. Jadi begitu juga Nabi SAW, dia jawab. Kalau jawab diri dia tak apa dah, lepas dah. Tapi dia jawab, dia masuk sekali dengan ibadillahi salihin, dengan hamba-hamba kami yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi itu nampak Nabi SAW. Jadi apabila kita tahiyat akhir tu, kita ingatlah cerita ni, Isra Mi'raj ni. Yang ni lah Allah Ta'ala itu bagi salam kat Nabi. Nabiku menjawab salam dengan hamba-hamba yang soleh, yakni umat Nabi SAW. Nak kata besarnya pengumuman Nabi SAW tu, dia tak tinggal kita. Allah Ta'ala padan bagi salam kat dia saja, tapi dia masuk kita sekali kat dalam tu. Masya Allah, tabarakallah. Tu nak ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak kita nak selawat kat atas dia. Kemudian dan berkat atasmu dan atas ahlimu, yakni bagi segala isi rumahmu. Lepas tu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, yakni ampun Allah atas kami dan atas segala orang yang dahulu daripada nabiyina dan siddiqina dan orang-orang berjalan akan jalan mereka itu hingga hari kiamat. Jadi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apabila sebut tu, kita ingat, ya Allah ampunkanlah dosa kami, dosa nabi-nabi, dosa orang terdahulu pada zaman Nabi dulu. Nak kata semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah apabila kita tahiyat akhir tu, sama juga kita minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi waktu kita baca tu, sambil kita menghayati Allah Subhanahu Wa Taala kirim salam kat Nabi, Nabi jawab salam tu masuk kita sekali. Kena fikir macam tu, barulah ada rasa dalam diri kita. Kalau zakat at-tahiyatul barakatuh fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sekadar tu je. Lepaslah kewajipan tu. Tapi tak ada benda yang boleh kita hayati. Tak adalah dapat lazat benda tu. Sampai kalau dapat lazat tu, ya Allah, rasa nak sembahyang je, nak tara dapat tu, payah juga. Tapi nak buat macam mana? Kena buat juga. Paksa diri. Macam kita lah, kita nak jaga solat 5 waktu sehari semalam, boleh datang masjid, boleh solat jemaah, bukan benda yang susah. Dulu kecil-kecil dulu, kita ni kena paksa solat. Paksa. Sama ada kita ikhlas tak ikhlas, nak tunjuk tak tunjuk, itu cerita lain. Tapi kok mana pun nak dapat ikhlas betul-betul, kena buat dulu. Nak nunjuk ke, tak ikhlas ke, tu cerita lain. Macam budak kecil lah, bukan nak semayang pun. Tapi kalau tak semayang kena rotan, kalau tak semayang kena marah, kalau tak semayang kena maki, macam-macam lah. Kena tampar, kena rotan sebagai contoh. Jadi dia sembahyang tu bukannya semata-mata dia tu nak sembahyang, takut kena rotan. Sama juga budak duduk asrama, dia tak sembahyang, kalau tak ada balik rumah tak sembahyang. Tapi bila duduk kat asrama, sembahyang penuh. Sebab apa? Warden pegang rotan. Sebab kalau tak sembahyang, orang duk kata macam-macam. Tapi nak dapat dia boleh istiqamah sembahyang tu, memang kena paksa.
Ikhlas tu cerita lain lah. Tu bab lain pula. Tapi kalau nak dapat tu kena paksa. Begitu juga kita ni nak menghayati sesuatu payah juga. Kadang-kadang sampai bekuk kening, duk fikir benda macam tu, aku ni tak boleh nak menghayati lagi. Ya, memanglah. Sebab apa? Benda mula-mula. Sama juga nak ikhlas. Sama juga Allah Subhanahu Wa Taala daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa? Asy-syakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang pemurah itu qaribun minallah, rapat dengan Allah, yakni dapat sentiasa dengan rahmat Allah. Ni orang yang pemurah, orang yang suka bagi sedekah apa. Qaribun minan nas, manusia pun suka dekat dia, dekat dengan manusia tu walaupun duk jauh. Kawan kita baik dengan kita apa semua, suka tolong kita apa semua, walaupun dia duk kat KL, duk kat Johor apa, duk selalu telefon, seolah dekat. Qaribun minan nas, qaribun minal jannah, mereka itu dekat dengan syurga. Macam mana dekat dengan syurga? Apabila mereka itu mati, maka oleh kerana ke atas dunia ni mereka itu yang jadi pemurah, maka di situ dekat dengan syurga. Bukan masuk syurga, dekat dengan syurga. Maksud kata apa? Maksud kata dia punya alam barzah tu jadi raudatul jannah, taman-taman syurga, taman-taman daripada syurga, dapat bau syurga, tapi tak masuk lagi. Sebab tu apa dia kata? Qaribun minal jannah, qaribun minal jannah. Sama juga. Tapi kalau orang buat jahat, orang buat jahat, orang bakhil, asyahu, orang yang bakhil tu apa dia? Qaribun minan nar. Walaupun duduk alam barzah, tak masuk neraka lagi, tapi itu lubang-lubang daripada neraka. Beza orang bakhil dengan orang pemurah. Nak cerita apa? Nak ceritanya mereka itu yang buat baik dapat ganjaran yang baik, yang setimpal dengan dia. Jadi macam mana nak jadi pemurah? Kena buat jadi pemurah dulu lah. Kita ni kadang kedekut juga. Biasalah manusia, nak keluar duit sikit pun kedekut juga. Zakat tabung masjid tu boleh lah RM1-2. Nak latih macam tu, nak buat macam mana? Kena berlakon lah, ataupun kena apa? Kena paksa diri kita buat pemurah walaupun tak ikhlas. Kena cuba. Macam mana? Masuk RM10, masuk, aduh rasa beratnya. Ni kalau beli nasi lemak pun tak apa. Sebab apa? Sebab mula-mula tu nak jadi apa? Nak jadi kita sahut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak jadi seorang pemurah. Jadi nak buat macam mana? Memang kita bagi tu tak ikhlas. Tak ikhlas kita bagi. Tapi nak berlatih tu, nak jadi sampai ikhlas tu ambil masa. Sama juga kita sembahyang. Mula-mula kita sembahyang tu memang tak ikhlas lah. Duk ikut orang, duk kena marah dengan isteri, duk kena marah dengan suami apa semua. Dah kahwin, kat mana pun kena sembahyang juga. Nanti anak-anak tak sembahyang. Niat dia sebab apa? Kalau dia tak sembahyang, anak-anak tak sembahyang. Tak ikhlas lah tu. Tapi dia nak dapat kelazatan sembahyang, nak dapat kesempurnaan sembahyang, nak dapat keikhlasan sembahyang, kena buat macam tu dulu. Hari ni kita duduk sedekah zakat sembahyang Jumaat tu RM1, RM2, RM10, kita rasa dah berat dah. Tapi macam mana nak sahut cabaran Nabi? Orang yang pemurah itu, dia rapat dengan Allah, dia rapat dengan manusia, dia apa? Rapat dengan syurga. Lepas tu pula jauh daripada api neraka. Nak dapat tu cara mana? Macam mana nak dapat tu? Boleh tiap-tiap apa? Minggu tu nak buh tabung RM50 kat masjid. Cara mana macam tu? Jadi kok mana pun kena paksa diri. Walaupun tak ikhlas. Sebab nak dapat keikhlasan tu mengambil masa yang panjang. Serupa juga kita dulu kecil-kecil nak puasa. Kalau ikut tak nak puasa. Tapi jadi kalau tak puasa, bukan niat kerana Allah pun. Kalau kecil-kecil, budak-budak kecil-kecil ni, kalau tak puasa tak boleh raya. Jadi dia ingat kalau tak puasa tak boleh raya. Tak dapat duit raya. Jadi dia pun puasa. Memang puasa tu tak ikhlas. Tapi nak cerita apa? Nak cerita sampai dia buat dah besar, barulah dia rasa apa? Kalau aku tak puasa, aku rasa berdosa. Nak sampai tahu tu. Jadi paling kurang pun apa? Kalau aku tak sedekah, kalau aku tak ni jadi pemurah, maka aku takut jadi bakhil. Jadi bakhil qaribun minan nar. Takut rapat dengan apa? Api neraka. Ba'idun minallah, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, jauh daripada syurga tapi dekat dengan neraka, yakni orang yang kedekut.
Sebagai contoh. Sama juga orang yang tak sembahyang. Orang tak sembahyang dia azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 6 perkara dekat dunia, 6 perkara dekat akhirat untuk orang yang meninggalkan solat. Tapi cara kita nak buat benda wajib tu, cara mana kita ni? Nak buat tu susah ke senang? Susah. Nak istiqamah untuk sembahyang kalau baru mula-mula ni, payah. Kalau dah lama, macam tuan-tuan sampai boleh datang jemaah, itu dah tahap alhamdulillah lah. Ni orang yang baru ni, mula-mula nak belajar, anak-anak kita yang mula-mula ni nak bagi istiqamah untuk solat, susah. Tapi nak buat macam mana? Kena tengking lah, kena marah lah. Apa saja kita buat lah, macam mana pun, boikot dia ke apa ke, nak bagi dia boleh ni. Jadi memang dia sembahyang tu bukan kerana Allah Ta'ala. Dia sembahyang tu takut kita boikot, takut kita tak bagi duit, takut kita apa-apa saja. Ada setengah masjid tu, tengok YouTube, dia nak bagi budak-budak ni apa, sembahyang berjemaah dekat masjid. Siapa sembahyang berjemaah pakai baju sekolah, lepas sembahyang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh keluar daripada pintu tu, siap tunggu bagi seorang RM5 duit belanja sekolah. Tak apalah, masjid tu kaya. Contoh. Jadi budak-budak tu datang apa? Sebab nak duit. Bukan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Payahlah kalau budak-budak tu nak ikhlas. Tapi nak didik, nak supaya didik supaya boleh solat tu dengan diri dia satu. Ambil masa lama, bukan sehari dua. Sama juga orang mula-mula nak puasa. Tiba-tiba dia risau nak taubat puasa. Dia kalau boleh tu tak nak puasa, tapi nak buat macam mana? Sekejap lagi orang duk kata apa? Orang duk kata apa? Ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau orang apa? Tak ikhlas apa, puasa sahaja je. Menahan lapar dan dahaga saja. Tapi nak buat macam mana sementara kita nak jadi ikhlas tu? Begitu juga dengan solat. Jadi kok mana pun benda baik ni pun kena paksa juga. Biarlah orang kata tak ikhlas pun. Nak dapat ikhlas tu susah. Tapi kalau dapat ikhlas tak ada apa dah. Nak sampai tahap makam macam tu. Kemudian agak telah berkata musannif, tu tahiyat. Jadi macam itulah. Belan-belan duk baca tahiyat tu, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, berdialog dengan Nabi, bagi salam kat Nabi. Nabi pun terima salam sekali kita disebut. Lepas tu dalam masa yang sama kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi kena ada apa? Kena kita tu menghayati juga dalam solat. Buatlah macam mana pun. Sebab apa? Mula-mula memang payah. Mula-mula okey lah. Ya Allah aku ni kejap lagi duk pusing cerita nak pergi makan nasi lemak lah apalah. Duk pusing keliling. Imam ni suara sedap lah. Nak buat macam mana? Paksa lagi. Tak boleh lagi, paksa lagi sampai nak dapat benda tu. Kalau dapat benda tu, insya-Allah tak ada apa dah. Mereka sahaja yang tahu bagaimana mereka merasai. Kita tak boleh nak cerita. Kemudian keramat orang yang bersolat. Riwayat daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda, yakni bersabda Nabi, bagi orang yang sembahyang itu 3 karamah. Apa karamah? Kemuliaan. Pertama, bertabur kebajikan di atas kepalanya, kepala orang bersembahyang tu, daripada langit hingga kepalanya. Yakni orang yang sembahyang tu bertaburan kebajikan. Jadi kalau betul dah sampai ikhlas tu, ialah karamah dia. Kadang karamah ni kita tak nampak. Allah Ta'ala bagi mulia seorang tu, kita tak nampak. Setengah orang nampak, setengah orang tak nampak. Tapi di antara karamah orang yang bersembahyang itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi kebajikannya, seolah daripada kepala dia sampai kat langit, seolah macam tu. Banyak sangat kebajikan yang dilakukan. Sembahyang je, jaga solat, solat dengan ikhlas, maka apa yang dilakukan itu mendapat kebajikan yang tidak terhingga banyak dia.
Sebelum tu yang menceritakan Allah Ta'ala pelihara dia, tu dah kira cerita lain. Allah Ta'ala pelihara orang yang sembahyang itu daripada perbuatan keji dan mungkar, itu cerita lain. Yang ni pula masuk kelebihan yang mereka sembahyang tu. Tu yang pertama. Kemudian, dan malaikat berkeliling padanya, yakni pada orang yang bersembahyang tu, daripada dua kakinya hingga langit. Dan malaikat menyeru ia dengan katanya, jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia, yakni munajat dengan Tuhan. Kalau orang tu tahu bahawasanya dia munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yakni dengan sembahyang, nescaya tiada berpaling ia daripada sembahyangnya. Tapi Allah Ta'ala tutup hijab. Jadi orang yang sembahyang tu kebajikan dia banyak. Lepas tu pula malaikat itu sentiasa keliling orang yang bersembahyang tu. Malaikat ada di sisi dia. Lepas tu pula mereka itu kalau dapat tahu bahawasanya kalau mereka sembahyang pahala kebajikan tu nescaya tidak berpaling daripada sembahyang. Apa dia? Kalau tahulah Allah Ta'ala buka hijab lah, kira nak sembahyang je, tak nak buat apa dah. Kat dunia ni aku nak sembahyang je, seolah macam tu. Tapi Allah Ta'ala tutup hijab, tak nampak. Jadi sekadar sembahyang lah. Tapi kalau Allah Ta'ala buka hijab tu, kita tahu macam mana bahawasanya kebajikan ataupun kita boleh nampak benda tu, maka kita pun tak nak tinggal sembahyang. Bukan tak nak tinggal sembahyang, nak sembahyang sentiasa. Bahkan lagi nak tinggal, nak sembahyang, tapi sebab apa? Benda itu tak nampak. Maka inilah karamah yang dimulia Allah akan orang yang bersembahyang. Maka inilah segala sunat yang tersebut itu kesempurnaan sembahyang, dan adalah adab yang dituntut memeliharakan dia. Adab ni ialah kesempurnaan yang memeliharakan dia. Apa dia yang memeliharakan sembahyang tadi? Supaya dinamakan dia, yakni dinamakan orang sembahyang itu orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan haknya. Jadi yang kita belajar daripada segi zahir, daripada segi batin tu, semata-mata nak bagi tahu kita ni ialah orang yang memelihara sembahyang dengan adab dia. Apa maksud kata adab tu? Ialah sempurna sembahyang. Jadi kita bukannya sembahyang, jadi kita memelihara sembahyang itu menjadi sempurna. Dia nak tahu tu. Kalau setakat nak sembahyang lepas kewajipan, biasalah, tak gitulah. Tapi nak lebih sikit, sebab itulah kita belajar daripada segi zahir, daripada rukun apa semua nak sempurna, daripada segi zahir dan daripada segi batin. Untuk apa? Untuk kita memelihara solat itu supaya jadi sempurna. Dia beza tu. Dia beza kalau kita nak jaga solat biasa untuk nak lepas kewajipan, dengan nak memelihara solat itu menjadi sempurna, benda lain. Jauh dia langit dan bumi lah cerita dia. Sebab kalau kita sembahyang untuk nak lepas kewajipan, maknanya kata lari berdosa je. Kadang-kadang pahala pun tak dapat, tapi cuma tak berdosa. Sebab apa? Nak melepasi daripada daripada kewajipan. Sebab apa? Angkat takbir ikut suka, duduk ikut dan apa semua, solat tak batal. Cuma tak sempurna tak ada pahala. Sekarang ni kita nak dapat sempurna, kalau boleh nak dapat pahala full tiap-tiap perbuatan daripada solat tu. Adapun daripada segi batinnya, apa dia? Segala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap-tiap ayat tu kita renung, kita ada rasa diri kita ni bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa
bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita ada rasa puji-puji tu mata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati itu, maka itu dapat pahala. Itulah yang dinamakan menjaga ataupun memelihara kesempurnaan solat. Nak beza kita daripada orang lain tu je. Sebenarnya sama je, ikut imam sama je. Orang nak lepas kewajipan dia ikut imam sama je. Imam sembahyang 2 rakaat, dia pun sembahyang 2 rakaat. Tapi yang beza dia macam mana orang nak memelihara kesempurnaan dengan sekadar nak lepas je, lepas sembahyang je. Dia satu benda yang lain. Sebab itulah kita duk kita belajar ni nak bagi apa? Bagi sempurna. Walaupun kita dah tahu, nak jadi peringatan kat kita juga. Oh, aku lama dah tak ni lah. Apa ni kena buat elok. Soalan macam tu. Biasalah kadang kalau kita duk ingat, kita tazkirah, ada je orang tahu. Mereka dah tahu dah, ramai tahu. Tak mahu pula yang ustaz-ustaz yang ni. Kebanyakan mereka dah tahu dah. Tapi nama pun tazkirah. Nak bagi peringatan. Sebagai contoh lah, Tok Guru. Kita kenal Tok Guru ni alim bab fiqh, bab tauhid dan sebagainya. Tiba-tiba masuk waktu asar. Kita pergi kat Tok Guru. Tok Guru, asar dah masuk. Adakah Tok Guru tu tak tahu waktu asar macam mana? Nak sembahyang asar, lebih pada tu dia tahu. Tapi kita tegur untuk apa? Nak peringat, dah masuk asar dah. Soalan macam tu. Tapi kalau dia dia tak tahu waktu, dia nak tinggi diri, aku tahulah masuk waktu asar. Mumpung aku yang ajar, tu dah lebih lah. Jadi kita kena ada satu masa pula walaupun kita tahu benda-benda tu, kita kena ditegur juga. Tok dah masuk asar ni, takut lewat. Ya ke? Okey. Padahal waktu asar, untuk nak sembahyang ambil wuduk, yang cakap, yang tegur dia tu pun Tok Guru ajar. Tapi adakah dia ni kau ajar dengan Tok Guru? Sebagai contoh. Tidak. Sebab apa? Sebab itulah dinamakan tazkirah. Walaupun benda yang kita tahu, ustaz ni duk cerita apa orang tahu. Jadi kita nak cerita, nak bagi tahu sebab apa? Nak bagi ingat je. Dah tahu, alhamdulillah. Soalan macam tu. Lepas tu pula jadi nak jaga kesempurnaan, kita tengoklah benda-benda sunat yang ada dalam tu. Di antaranya sunat hay'ah dan sunat ab'ad yang ada dalam tu. Seperti tahiyat awal dan doa kunut. Tak buat tak apa. Tak wajib. Tapi tiada kesempurnaan. Jadi tak capailah kita nak belajar ni untuk kesempurnaan kita solat. Maka kita kena tahu juga dan kita kena pelihara juga. Ketahui olehmu, sunat hay'ah itu tiada dituntut apabila tinggal dijabarkan sujud sahwi. Orang yang meninggalkan dia. Dan sunat ab'ad itu apabila ditinggalkan dia, sama ada dengan lupa atau dengan sengaja. Sunat dijabarkan, yakni dilakukan dia dengan sujud sahwi. Jadi sunat dalam solat tu dia ada sunat hay'ah dengan ab'ad. Yang ni kita kena ingat betul-betul. Sunat hay'ah, kalau kita tinggal, tidak dituntut untuk sujud sahwi. Adapun sunat ab'ad, kalau kita tinggal pula sama ada lupa ataupun sengaja, disunatkan untuk sujud sahwi. Yang tu kita dah faham dulu. Jadi sunat dan solat tu ada dua, hay'ah dengan ab'ad. Adapun hay'ah itu kalau kita tinggal, tak perlu, tak wajib ataupun tak disunatkan, ataupun tak payah langsung buat sujud sahwi. Itu hay'ah. Adapun sunat ab'ad, dinamakan sunat ab'ad, kena buat sujud sahwi. Nanti kita perinci apa dia sunat hay'ah, apa dia sunat ab'ad. Bismillah. Jadi dua tu dah tahu, hay'ah dengan ab'ad. Adapun hay'ah itu apa? Hay'ah itu sunat-sunat hay'ah tidak perlu
sujud sahwi. Adapun ab'ad itu sama ada kita lupa atau sengaja. Sengaja tak nak duduk tahiyat awal. Sengaja tak nak baca kunut. Jadi mazhab kita disunatkan untuk sujud sahwi. Tak sujud sahwi, tak ada apa. Tapi tak dapatlah nilai untuk nak pelihara solat tu, kesempurnaan solat tu tak dapatlah. Sekadar solat gitu je. Orang solat subuh. Jadi dia solat subuh, Allahu Akbar. Lepas tu baca Al-Fatihah, amin. Lepas tu rukuk. Subhanallah azim wa bihamdi sekali je, lepas tu angkat. Boleh lah. Lepas tu sujud. Lepas tu baca tahiyat subuh rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah, terus duduk sujud. Lepas tu tahiyat. Sekadar tu lah. Sah. Lepaslah kewajipan. Tapi tak adalah yang dikatakan untuk nak pelihara solat jadi sempurna. Tak ada. Sekadar tu je. Allahu Akbar boleh seminit sembahyang subuh. Ataupun seminit setengah. Tu pun kena ada tumakninah lah. Jadi ini nak cerita kesempurnaan. Jadi kita nak buat tu adalah nak buat sempurna. Masa sama je. Kita sembahyang belakang imam. Kalau kita sempurna ke tak sempurna ke, kita sembahyang belakang imam tetap juga masa tu. Imam sembahyang subuh 4 minit ataupun 5 minit sekali dia baca surah panjang tu. Sama juga orang buat sempurna ke, orang buat tak sempurna ke, orang buat cincai ke, orang buat menghayati ke, sama juga masa tu. Tapi kalau tak sempurna, kalau tak menghayati apa semua, tara tu lah lepas daripada wajib. Kemudian iaitu yang 8 perkara yang telah tersebut dahulu, iaitu tasyahud awal atau kunut subuh atau witir. Jadi kalau sembahyang witir lepas lepas daripada 15 Ramadan tu disunatkan untuk kunut, untuk doa kunut. Jadi apabila kalau lupa doa kunut, lupa ataupun sengaja, sebab apa dituntut dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i, maka kalau kita lupa ketika itu sunat juga untuk sujud sahwi. Yang satu rakaat akhir tu. Kan sunat untuk untuk doa kunut. Lupa ataupun malas nak baca, lambat. Contoh, lupa ke, malas baca ke, lambat ke, apa ke, sunat untuk sujud sahwi. Tak sujud, tak ada apa. Tapi tak sempurna. Kemudian dan solawat atas Nabi yang kedua seperti dahulu disebut kenyataan ini. Ini sunat ab'ad. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sunat. Lupa nak baca tu. Apabila asyhadu an la ilaha illallah kita lupa tu, sengaja, disunatkan sujud sahwi juga. Tapi yang atas tu wajib lah. Kalau dia sembahyang cincai, macam itulah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ya nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi salam. Sah. Sebab apa? Sebab dia dah selawat dah. Dekat atas Nabi. Tapi kalau dia baca sekerat saja, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Syarat rukun ialah selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis. Lepas tu yang bawah tu pula tak baca. Yang bawah tu lah yang sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai tara tu, yang tu yang wajib. Tapi kita tak adalah macam tu. Ni nak cerita hukum. Maka kalau kita tak baca tu disunatkan untuk sujud sahwi. Saya tak nak baca je. Kemudian maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan dia. Meninggalkan apa tadi yang dibaca tadi, kunut lah, tahiyat awal lah, lepas tu
salawat yang sunat tu, maka dia kena sujud sahwi akan salah suatu daripada yang 8 tu, atau ia mengerjakan suatu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tiada membatalkan dia, membatalkan solat dengan lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Yang ni kalau kita buat sengaja batal, tapi kita lupa tak batal, tapi kena apa? Kena sujud sahwi. Apa dia rukun yang pendek? Seperti mana kita tahu daripada sujud tu kita bangun duduk di antara dua sujud, itu rukun pendek, tak boleh lama-lama. Jadi yang tu sekadar tasbih. Sebab tu Rabbighfirli warhamni wajhuni. Sekadar tasbih tu habis, kita kena apa? Kena sujud balik. Tu satu. Lepas tu lagi satu i'tidal. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, ketika rukuk tu sami Allah liman hamidah. Cukup sekadar tasbih saja. Rabbana walakal hamd. Kena turun terus. Tak boleh lama. Dua tempat ni ialah rukun yang pendek. Tapi sebab lupa, kan, sami Allah liman hamidah, teringat pula nasi lemak kat rumah, aduh lapar sekejap lagi. Ni sembahyang seorang lah. Kalau sembahyang imam, tak apa, kita ikut imam. Tengah i'tidal tu, sami Allah liman hamidah, duduk macam ni lah. Duduk lama pula tu, duduk teringat, oh masak nasi, oh kedai ni sedap ni, dia punya santan lebih, lepas tu ada udang sikit, oh ni tambah, oh dia. Waktu ketika i'tidal, kalau dia lupa macam tu, tidak batal, dia tuntut untuk sujud sahwi. Tapi sengaja duduk, tak tahulah, duduk panjang, duduk lama, dia tahu tapi sengaja, batal. Sama juga duduk tahiyat apa? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud rukun yang pendek. Jadi bila duduk di antara dua sujud, duduk teringat pula mikari pula, ya Allah, aduh, kena tahu pula bawang goreng kat atas apa semua. Contoh waktu tu. Jadi dia duduk lama, tak kisahlah dia terlupa ke, dia terkhayal ke. Jadi bukan dia sengaja, maka dituntut untuk sujud sahwi. Sebab dua tempat itu apa dia? Tidak boleh lama. Adapun dia bangun daripada sujud, Allahu akbar, duduk di antara dua sujud, at-tahiyatul mubarakatus salam, duduk tahiyat awal lah. Duduk tahiyat awal. Apabila duduk tahiyat awal, tapi lepas tu dia tertidur. Tengah duduk tahiyat awal ni tertidur. Lama juga, 15 minit tidur. Tak tahulah letih macam mana. Tengah tidur, rakaat kedua tidur, duduk tahiyat awal, tidur 15 minit, tapi tak gerak lah, punggung samalah. Duduk macam ni, tidur. Lepas tu sudah bangun. Tidak batal. Sebab apa? Itu bukan rukun yang pendek. Jadi dia bangun. Dulu kita dah bahas dah berkenaan dengan masbuk muafiq dulu. Jadi kalau rukun yang pendek itu kita terlupa, senang cerita tak sengajalah, panjang tu tak sengaja, tersalah ke apa ke, tak sengaja, maka ingat itu tidak batal, dituntut untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita sengaja, maka batal terus, bukan sujud sahwi, batal terus, kena sembahyang lain. Yang ni berkenaan dengan hukum. Masa panjang lagi 2 minit lagi. Okey, tambah sikit lagi. Maka sunat sujud sahwi atau memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia, seperti membaca Fatihah dalam rukuk ataupun dalam sujud, atau membaca tahiyat pada qiyamnya, maka sunat ia sujud sahwi. Ni pun selalu juga kita jadi. Saya pun kadang jadi juga. Biasalah, kadang letih tiba-tiba apa, bangun daripada sujud tu, sujudlah subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, bangun, Allahu akbar, baca apa? At-tahiyat. Baca tahiyat terus. Baca tahiyat. Duduk berdiri sepatutnya baca Fatihah, baca tahiyat. Lepas tu duduk lama, asal tak kena.
kena baca Fatihah. Contoh, kalau ada keliru dengan tu, yang ni dikata qauli. Apa dia yang qauli? Perkataan rukun qauli. Jadi semua pecah berapa? 3. Rukun-rukun solat yang kita belajar 13 tu dia pecah 3. Rukun qauli, rukun fi'li dengan qalbi. Qalbi ni satu, apa dia? Hati. Lepas tu qauli dengan fi'li ni banyaklah. Jadi kita ambil qauli. Apa qauli? Yang kata. Qaul, yakni yang berkata. Apa dia yang kata solat? Membaca Al-Fatihah, rukun. Lepas tu pula apa dia? Salawat, rukun. Tahiyat lah, rukun. Jadi kita pindah pula. Sebab tu tahiyat, kita baca waktu tahiyat. Tiba-tiba kita baca masa berdiri. Tiba-tiba rukuk at-tahiyatul mubarakatuh salawat. Contoh, apa? Terkalih. Sebab kadang-kadang orang sembahyang sembahyang duduk ni, kadang dia pun tak dapat beza juga. Sebab apa? Rukuk dengan sujud tu lebih kurang nak sama je. Kalau sujud tu dia kena ke bawah sikit, kalau rukuk tu atas sikit. Lepas tu pula tiba-tiba dia rukuk, tapi dia ingat macam sujud. Sebab kalau kita sembahyang biasa, kalau sujud tak apalah, sujud dengan rukuk tu beza. Jadi tertukar. Sebab tu rukuk, tiba-tiba baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawat. Aku rukuk ni. Lepas tu bangun balik, baca tasbih tu, bangun balik. Subhanallahil azim wa bihamdi, Allahu akbar. Lepas tu baru sujud. Tapi yang akhir nanti tu disunatkan untuk sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia tertukar. Tiba-tiba apa dia? Dia dah baca, lepas tu dia rukuk. Dia rukuk pula. Dia baca Al-Fatihah. Orang subhanallahil azim wa bihamdih, itu sunat. Tak apalah. Tapi dia baca juga alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tengah rukuk baca Fatihah. Tak batal sembahyang dia. Ingat perkataan ataupun qauli kalau kita tertukar dalam sembahyang tidak batal. Cumanya disunatkan untuk sujud sahwi di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang tu je. Insya-Allah sekadar tu. Nanti kita sambung lagi. Maka ia sunat sujud sahwi. Allah Ta'ala alam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa rizqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.